Assalamualaikum, selamat datang ke Tak Gentar Channel. Mak dekat ni. Boleh balik benda tu dah hilang. Muncul dekat sini tingkap ni. Dia macam lilau pandang kat sini. Selamat datang ke Tak Kental Channel. Pada yang tak kental, korang boleh skip video ni. So, you guys mesti tak pernah nampak lagi kan muka aku dekat sini. Okay, aku perkenalkan diri aku dulu. Aku ahli baru dalam Tak Kental Channel ni. Nama aku Haziq. Okay, dan yang ni Syafiq. So, sekarang ni tepat pukul 2.30 pagi. Kita orang berada dekat rumah lama berhampiran dengan Istana Salatin. So, hari ni seperti biasa, Tak Kental Channel akan membawa anda mendengarkan kisah-kisah seram dan kisah benar. Okay, so hari ni saudara kita Syafiq akan menceritakan. So Syafiq, boleh mulakan cerita anda? Okay, Assalamualaikum. Yang mana baru tengok aku dalam ni, aku pun salah seorang daripada ahli tim ni. Nama aku Syafiq. Korang semua boleh panggil aku Syah je, ataupun tak kisahlah apa-apa. Okay. Okay guys, hari ni aku nak ceritakan kisah pengalaman seram aku. Okay, kisah ni bermula masa aku berumur 14 tahun. Masa tu aku ditempatkan di asrama sekolah menengah hadian biasa. Sebab keadaan rumah aku terlampau jauh dengan sekolah. So pihak sekolah menetapkan aku di asrama. Masa tu kau sekolah kat mana? Masa tu aku sekolah di, nama sekolah tu aku tak boleh nak bagi tahu lah. Okay. Sebab takut ada isu-isu yang melibatkan pihak sekolah ke apa kan. Okay. So tapi sekolah tu ditempatkan di Lukut, Negeri Sembilan. Lukut guys. Okey. Cerita tu bermula, tajuk cerita yang aku nak menceritakan ni, dia menyerupai. Okey. Mula-mula sekali aku nak ceritakan pada satu hari tu, masa tu aku berumur 14 tahun. Tingkatan 2 lah. Okey. Ada satu malam tu aku dengan senior aku ke tempat 5. Lepas tu dengan kawan-kawan sebaya aku apa semua, kita orang main futsal. Ataupun lagi masa tu kita orang gelar benda tu FIFA Street, dalam keadaan bawah tapak pimpinan sekolah. Sekolah kita orang petak. So bawah tu dia ada untuk perhimpunan lah. So malam tu kita orang macam biasa, seperti setiap minggu kita orang main-main futsal apa semua. Pada satu malam tu, selepas kita orang main FIFA Street tu, futsal tu, kita orang balik ke asrama masing-masing. Masa tu dalam pukul 3 lebih pagi. Lepas tu ada seorang senior aku, dia suruh aku. Lepas tu selepas kita orang dah main sampai pukul 3 lebih, kita orang main dari pukul 12 sampai pukul 3 lebih. Lepas tu kita orang terus balik ke asrama, masuk bilik masing-masing. Ada satu hari tu senior aku, jadi abang senior sebilik aku, dia suruh aku ambil air panas dekat dia orang makan. So aku orang yang terakhir lah yang naik ke bilik asrama, ke dorm. So selepas aku pergi ke dia orang makan, aku ambil air panas, diarahkan oleh senior aku lah. Dah ambil air panas apa semua. Masa tu aku terus naik ke tangga, pergi ke tangga, terus nak naik ke bilik aku. Nombor bilik aku 303, tingkat 3. So daripada tangga pertama, tingkat 1, masa tu aku terserempak dengan 2 orang senior aku. Masa tu aku tingkatan 2 kan. Dia senior aku ni yang aku terserempak ni 2 orang tingkatan 3. Dia masa tu nak pergi ke bilik iron baju. Asrama aku ni dia ada bilik khas asrama punya tempat untuk iron baju kan. So diorang turun daripada tingkat 2, diorang turun ke tingkat 1 untuk iron baju. So masa aku nak naik ke tingkat 3 tu, aku terserempak dengan senior aku yang
tingkatan 3 ni yang nak turun ke bilik iron baju ni, aku tegur orang. Cakap nak pergi mana apa semua. So masa tu ada seorang junior aku. Nama dia, aku bagi nama dia gelaran dalam ni Am lah. Okay. Masa tu Am tu aku nampak dia turun dari tingkat yang sama dengan sini-sini aku ni, belakang sekali. So orang yang ketiga. Dua orang sini aku ni depan, seorang lagi yang junior aku ni belakang. So diorang turun tangga, diorang terserempak dengan aku di tingkat 1 tu. Aku tegur diorang apa semua. Diorang cakap diorang nak pergi iron baju. So masa aku nak naik atas, aku terserempak dengan junior aku yang nama Ab ni. Dia follow yang dua orang sini aku ni. So aku pun biarkan lah. Lepas aku dah biarkan apa semua, aku naik ke dom aku, bagi air panas yang aku ambil tadi tu dekat sini aku kan, sini sebilik aku ni. Lepas tu aku dah pas apa semua, aku turun semula ke bilik iron tu untuk lepak dengan yang sini aku ni lah. So aku jumpa diorang apa semua, tiba-tiba aku terasa macam ada satu benda aneh. Aku tanya kat sini-sini aku ni, mana yang junior aku ni nama Am ni? Dia cakap tak ada pun, kita orang turun 2 orang je. Masa tu aku dah mula hairan. Aku dah pelik. Dan masa tu aku terasa macam bulu roma meremang sikit lah kan. Masa tu kita budak lagi. Okay. Lepas tu tiba-tiba aku pun cuba jawab dekat sini aku ni. Aku cakap aku nampak si Am ni turun ikut diorang. Tapi kenapa diorang cakap diorang turun 2 orang je? So masa tu kau buat apa setan? Ha? Tak, betul lah arah aku pandang sini kan. Apa tu tengok? Apa tu? Kau suruh apa? Tengok kamera? Ha? Ha? Tu suruh pandang sini. Bodoh lah. Okay, masa aku turun balik kat tingkat 1 tu untuk berjumpa dengan sini aku. So aku lepak dengan orang, tiba-tiba aku tanya orang, mana Ab? Junior kita. Lepas tu diorang cakap, mana ada, kita orang turun 2 orang je. So aku pun tanya diorang, aku nampak Am ikut korang tadi 3 orang. Lepas tu diorang pun pelik lah kan, sebab diorang turun 2 orang. Tiba-tiba aku cakap dengan diorang turun 3 orang. So masa tu aku macam tak puas hati lah kan. Tak puas hati, aku naik balik kat bilik junior aku ni, si Am ni, dekat tingkat 2. So aku pergi tengok dia. Bila aku dah sampai kat bilik dia, aku tengok dia tengah tidur. Aku pun pelik lah kan. Pelik apa semua. Lepas tu aku macam biarkanlah kan, tak nak fikir dah benda-benda macam tu kan. So aku naik balik ke bilik aku macam biasa. Bila naik balik aku 303, aku lepak dengan sini-sini aku yang belum tidur masa tu. Korang makan macam biasa lah budak asrama kan, makan Maggi apa semua malam. Lepas tu tengah duduk borak. Tiba-tiba seorang sini aku ni, Form 5, dia terus pergi terajang pintu. Kita orang semua masa tu heran lah kan. Kita orang heran apa semua. Tiba-tiba aku cakap dengan sini aku, bang, asal tiba-tiba abang pergi terajang pintu tu? Lepas tu dia pun cakap, sini aku yang Form 5 ni, dia cakap dengan aku, orang tak nampak ke ada orang tinjau kita ikut cermin pintu bilik tu? Sebab bilik aku pintu kayu, lepas tepi pintu kayu tu ada macam cermin kecil tau. So kita orang boleh nampak siapa lalu lalang apa semua. So kita orang semua heran, kita orang tak nampak pun siapa-siapa yang tinjau. Tiba-tiba dia cakap, sini aku ni yang Form 5 ni, dia cakap dia nampak ada orang tinjau. Tengok kita orang melepak daripada arah luar. Tu yang dia terajang pintu. Bila kita orang tengok kat luar, tak ada siapa pun yang ada kat luar pintu bilik kita orang. Kita orang semua duduk. Terus fikir, kalau betul lah ada orang, mesti kalau terajang pintu tu dah kena orang tu. Tapi ni tak ada bunyi suara ke apa, tak ada. So masa tu aku dengan member aku seorang ni, sebaya aku lah, member aku sebaya aku, sebilik aku, kita orang pun pergi satu asrama, pusing satu asrama 3 tingkat tu untuk cari siapa. Bila dah sampai dekat satu aras kita orang, blok kita orang, tingkat 3 ni,
Sebab blok aku ni tengah-tengah. Bilik aku 303 dan 304 tengah-tengah. Pertama 301, 32 ada kisah dia sampai dom tu kena tutup. Kisah mistik lah. Okey. Dan 305, 306 pun kena tutup juga. Tutup juga. Aras 3 tu hanya 2 dom saja digunakan. Oh. Masa sampai kita orang nak cari siapa yang belakang pintu tu, sampai 305, 306 aku dengar bunyi air terbuka sendiri. Masa tu aku dengan member aku pun kecil perut lah kan. So kita orang berhenti kat depan 305, 306 tu. Kita orang dengar betul-betul. So aku cakap dengan member aku, stop sekejap lah. Aku dengar bunyi air lah buka. Padahal bilik ni tak ada siapa pun guna. So masa tu ada satu tingkap pecah tau. Tingkap bilik kan. Aku dengan member aku masuk dalam bilik tu. Ikut tingkap tu lah. Ikut tingkap tu. Ikut tingkap tu. Badan kecil boleh lah. Lepas tu bila kita orang masuk, kita orang tengok dalam bilik air tu, lantai kering. Tapi memang sure lah dengar bunyi air. Daripada luar kita orang memang dengar bunyi air tu. Memang aku dengar bunyi air tu. Macam orang tengah mandi ke, orang tengah basuh tangan ke? Macam air pipe buka. air pipe tu. Macam orang terus tangan lah kan. Okey. So tu kita orang masuk tu, kita orang takut budak yang orang yang kita orang cari tu ada dalam bilik tu. Oh. Lari dalam bilik tu pun kita tak tahulah kan. So dah sampai dalam bilik tu, aku tengok lantai semua kering. Masa tu apa lagi, pucat lah muka. So kita orang cepat-cepat keluar dari bilik tu semua. Kita orang terus pergi jumpa dengan senior tu balik. Kita orang cerita apa benda yang berlaku. Dia dah cerita apa semua. Kita orang pun ambil keputusan masing-masing, semua tidur. Malam tu memang aku tak boleh nak tidur lah. Sebab aku yang kena kan, aku yang dengar benda tu. Puas aku nak tidur apa semua tak boleh. So dah pukul, masa tu dah azan subuh. Aku pun dapat tidur lah. Dapat tidur berapa dalam setengah jam. Lepas tu macam biasa budak-budak asrama akan dikejutkan. Turun ke surau untuk semayang Jumaat apa semua. Bila dah siap-siap nak pergi sekolah apa semua, dah sarapan pagi, dah pukul 7 lebih tu dah sarapan pagi. Aku tanya balik yang si Am ni, mula-mula yang aku cakap aku nampak dia turun ni. Aku tanya dia, Am, betul ke semalam kau tidur pukul apa? Dia cakap dia tidur awal. So aku cakap, habis kenapa aku pukul 3 lebih lepas aku balik futsal, aku nampak kau turun ikut budak-budak tingkatan 3. Lepas tu dia pun cuba cakap lah, mana ada, aku tidur awal lah. So tadi kau tanya budak-budak bilik aku. Aku tanya budak-budak bilik dia, semua cakap betul dia tidur awal. Lepas tu dah mula start takut apa semua. Diorang pun ni lah apa tu, lepas dah tahu cerita sebenar, lepas tu terus dah aku dah tak berani nak turun ambil air panas seorang malam. Okay, sekat tu lah cerita aku kan. Sampai situ lah. Itulah pengalaman cakap dalam banyak-banyak asrama sepanjang tingkatan 1 dan tingkatan 4 aku sekolah. 6 sekolah yang aku pernah bersekolah. Satu sekolah tu je yang aku pernah merasa pengalaman seram. So guys, sampai sini saja kisah seram kita kali ini. So tolong jangan lupa like, subscribe and share video ni. And kalau korang ada kisah-kisah seram yang nak kita orang kongsikan, boleh email dekat kita punya email, ada di description tu guys. So tu je. So Syafiq, mungkin ada kata-kata terakhir kepada viewers kita. Okay guys, kepada viewers Tak Gentar Channel, mungkin lepas ni kita orang akan buat paranormal. So cuma kita orang tak tahu tempat-tempat yang seram ke apa. Okay, kepada yang mana-mana ada tempat seram atau korang nak kita orang terjah mana-mana tempat yang menarik untuk buat paranormal, korang boleh tulis dekat ruangan komen bawah ni. Ataupun korang nak kita orang buat konten-konten yang tak melibatkan benda-benda seram ni, mungkin korang nak tengok kita buat konten-konten macam. So itu saja. Salam Lengser Wangi. Ciao.